Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung perbahasan kita dalam soal adalah perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksud daripada semua ni ialah agar kita menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita. Sama ada dari sudut akidah ataupun ibadah maupun muamalah. Kerana agama ni adalah milik Allah. Itu asas yang kita kena letak dalam beragama. Agama ni bukan sesuatu yang kita fikir macam mana Allah suka. Agama ni ialah tentang kita menerima dan menyerahkan diri kepada Allah pada apa yang Allah sendiri suka. So dia bukan sesuatu yang kita boleh tokok tambah. Dia bukan sesuatu yang kita boleh rasa dan kita menggunakan emosi ataupun akal untuk menjustifikasi sesuatu dalam agama. Sebaliknya, agama adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan dan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebesar-besar perkara dalam bab akidah, hinggalah sekecil-kecil perkara dalam bab perkara kehidupan kita. Di mana kadang-kadang kita rasa seronok bila buat apa yang orang lain tak buat. Ataupun kita rasa benda tu baik padahal di sisi Allah tidak. Maka wujudlah penyimpangan dalam agama apabila mereka merasakan mereka boleh atau mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita sekali lagi kita katakan agama ni adalah bentuk penyerahan diri dan bentuk submission kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Baru-baru ni isu yang timbul kerana kita ni makin lama makin banyak orang panggil pergaulan, percampuran dan hubungan dunia tanpa sempadan. Maka kita berkongsi dengan orang non-Muslim banyak benda. Terutamanya dalam bab perayaan-perayaan dan hari-hari kebesaran mereka. Sehingga akhirnya Taipusan pun kita cuti, Tahun Baru Cina pun kita cuti, Hari Gawai pun kita cuti, kemudian Hari Christmas pun kita cuti, Tahun Baru pun kita cuti. Lalu kita berkongsi dengannya rasa cuti itu. Wujudlah perkara-perkara yang akhirnya agama tidak lagi dianggap sebagai satu benda yang istimewa. Sebaliknya, dalam kehidupan kita berintegrasi ni, maka manusia mula mencari titik harmoni. Seolah-olah harmoni itu ialah kita buat apa yang dia buat, dia pun buat apa yang kita buat. Dan itulah harmoni pada kacamata sebahagian daripada manusia. Dia lupa
harmoni dalam urusan dunia tak ada masalah. Kita pergi makan atau kita pergi kelah tempat yang sama, kita bekerja tempat yang sama, kita duduk dalam taman yang sama, kejiranan yang sama, itu harmoni, tak ada masalah. Tapi dalam bab agama, harmoni yang dianggap harmoni itu sebenarnya sangat tidak harmoni. Kerana Allah yang kata, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Jadi dalam soal agama, kita tidak akan bersama dengan mereka dalam apa jua bentuk perayaan mereka. Kerana apa? Kita ada akidah yang kita kena jaga. Dan perkara inilah yang paling membimbangkan kita, terutamanya di akhir zaman. Kita sudah bergaul ataupun bercampur aduk, sehingga akhirnya malam saya tengok, lelah betul lah kadang-kadang ayat kita kepada orang non-Muslim untuk simpati kepada Palestin. Dia kata, you don't need to be a Muslim to stand up for Palestine. You just need to be human. Dia kata. Ayat tu kita tuju ke orang non-Muslim, okey lah. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita kena kata, you stand for Palestine. As a Muslim is better than you stand as a human. Sebab kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berapa ramai kita asalnya ucapan tu kepada orang kafir. Jadi kita pun kata, kita cukup sebagai manusia. Lepas tu kita pula buat kempen atas nama kemanusiaan. Why kita nak tinggalkan sesuatu yang tinggi kedudukannya? Sebagai seorang Muslim, kita stand for Palestine sebagai seorang Muslim lebih mulia berbanding kita stand sebagai seorang human. Kita nak pahala kot. Lepas semalam saya cerita tentang ada sembang dengan seorang kawan. Dia kata kadang-kadang kita ni kita kagum, padahal orang benda yang sama. Kalau orang kafir buat, kita buat. Tapi dia buat tak ada apa. Kita buat dapat pahala sebab kita buat sebagai agama. Kalau orang kafir dia makan dengan tangan kanan, kita makan dengan tangan kanan. Dia masuk tandas kaki kiri, kita masuk tandas kaki kiri. Memang masuk sama, tapi kita buat as a Muslim dapat pahala. Dia buat as a human, dia tak ada pahala. Betul tak? Jadi di sinilah letaknya nilai akidah yang kita sedang duk baca selama ni. Bahawa kita ni mengagungkan agama kita sebagai Islam, dan kita nak hidup sebagai seorang Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka atas dasar itu panduan kita sekali lagi ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam bab yang kita nak baca pada hari ini ialah bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Termasuk daripada syirik ialah seorang itu berhakim kepada selain Allah dan juga Rasulnya. Kalau kita ulang tengok sebelum daripada ni, bab sebelum ni ialah kita baca tentang riya, kita baca tentang kepatuhan kepada selain Allah. Ada perkara yang Allah haram, dia halal, kita ikut yang dia, tak ikut yang Allah. Itu termasuk kesyirikan. Maka hari ini termasuk juga kesyirikan ialah berhakim kepada selain Allah. Seolah-olah hukum orang tu sama nilainya dengan hukum Allah. Apatah lagi kalau dia kata hukum orang tu lebih baik daripada hukum Allah, itu lagi dahsyatlah. Baik, kenapa kita kata termasuk syirik? Atau kenapa penulis kita kata termasuk syirik? Jawapan dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang orang Islam berhukum kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 62.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَكَيْفَ إِذَا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim dengan taghut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Nescaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yakni orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata, Allah mencela orang yang berhukum dengan hukum selain dari Allah, selain dari hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ni berkait dengan golongan munafik, yang mana mereka ni bila diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasul, mereka berpaling dari meninggalkannya. Mereka berpaling dari berhukum dengannya. Okey. Lalu di manakah key yang kita katakan perkara ini boleh menyebabkan seorang itu terjerumus ke dalam lembah syirik dengan ayat ni? Cuba kita perhatikan ayat. Perhati ayat. Kalau dengar saja tu mungkin tak nampak kaitan dia dengan ayat Quran. Kita kata kita nak suruh tengok betul-betul ayat Quran. Di manakah titik yang menyatakan, titik punca yang dijadikan asas orang yang berhukum kepada selain Allah ni boleh terjerumus ke dalam kesyirikan ataupun terkeluar daripada agama? Baca tak terjemahan dia sekali lagi. Kita baca. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut. Yakni mereka ni sifat mereka berhakim kepada taghut.
padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Mana yang menunjukkan mereka ni bahaya akidah? Kenapa dalam bab akidah ni duduk mana? Dalam ayat ni, manakah yang menyebabkan kebimbangan berhukum dengan selain Allah ni jatuh dalam bab akidah? Berhukum kepada tagut itu amalan, perbuatan dia. Okey, memanglah. Tapi kenapa sampai bab akidah bab ni? Di manakah kaitan dengan ayat ni? Baik, saya bagi jawapan. Apa dia? Ayalah itu amalan dia. Titik poin dia ialah Allah tidak menamakan mereka ni sebagai orang yang beriman. Sebaliknya Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu melihat kepada orang yang mendakwa diri mereka beriman? Maknanya mereka mengucapkan iman, tapi Allah tak iktiraf. Allah Ta'ala kata mereka hanya orang pihak yang claim. Those who claim they are believers. Dia claim, tapi Allah tak iktiraf. Allah Ta'ala tak kata, lihatlah kepada orang-orang yang beriman itu. Tak. Allah Ta'ala kata, lihat apakah kamu tidak melihat kepada golongan yang claim, mendakwa dia itu beriman. Kenapa Allah Ta'ala kata sebab itu? Kerana amalan mereka, sifat mereka, mereka berhukum kepada hukum tagut. Sebab tu kita kata, kalau gitu bahaya. Memang bahayalah sebab Allah kata macam tu. Coba highlightkan perkataan tu. Mereka yang mengaku dirinya beriman. Dalam bahasa Inggeris, claim lah. Bahasa Arab, yaz'um ni za'am. Dia mendakwa. Dia mendakwa dia beriman. Tapi Allah Ta'ala tak iktiraf. Hati kita bimbang macam tu. Berapa ramai orang mengaku dia ni beriman, tapi di sisi Allah dia bukan. Tak takutkah kita dengan perkara tersebut? Kita ni jangan kira lah. Seorang tu dia kata, aku beriman kepada Allah. Begini. Pakai macam-macam. Jubah lagi, serban lagi, pergi masjid lagi, macam-macam. Tiba-tiba dia pergi berdoa kepada selain Allah. Dia claim dia beriman. Tapi amalan perbuatan dia menyebabkan dia terkeluar daripada iman. So kalimah yaz'umun adalah titik poin dia. Kalimah mengaku ataupun mendakwa adalah titik poin dia. Di mana Allah sendiri apabila menyatakan perangai mereka, Allah Ta'ala tak menisbahkan keimanan kepada mereka. Sebaliknya Allah Ta'ala kata mereka yang mendakwa diri mereka beriman. Dia claim je. Tapi Allah Ta'ala tak iktiraf. Sebab tu dalam bab ni, perkara ni termasuk dalam bab akidah. Sebab kita bimbang dengan berhukum secara tagut, Allah tidak iktiraf kita sebagai seorang yang beriman. Hanya ngaku-ngaku sahaja. Okey. Di situ titik punca ataupun permasalahan yang paling utama. Ya. Itulah maksud dia. Boleh sampai macam kita kata, orang yang mentaati, sebab sebelum ni kita baca, orang yang mentaati pendeta atau rahib, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Instead dia ikut perintah Allah, dia pergi ikut hukum pendeta. Dia semayang. Dia puasa. Dia buat. Tapi dalam beberapa perkara, dia lebih mendahulukan pendeta dia daripada firman Allah. Itu kan yang berlaku kepada orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. So mereka telah menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sembahan atau sekutu bagi Allah.
Sedalam bab berhukum dengan selain Allah, bukankah sama dengan hukum bab pendeta tadi? Cuma pendeta ni para ulama. Dalam bab berhukum ni para umara, penguasa. Para penguasa. Para mereka yang memiliki kekuasaan. So kalau dia buat dalam keadaan dia terpaksa, kita akan baca cerita daripada ni. Ada berkaitan dengan orang-orang munafik ni. Ya. Tak apalah, do it for me. Oh, bahaya juga tu. Dia tak nak buat, kan? Dia tak nak buat. Lepas tu kita kita pun kata buatlah, buat demi saya, buatlah untuk saya. Jadi orang tu pun buat kerana fulan bin fulan. Bahaya tu. Kalau buat kerana saya tu bertentangan ataupun tidak kerana dengan hukum Allah. Kalau dia buat bukan kerana Allah, memang dia buat tu tak ada. Allah Ta'ala memang tak suruh, dia pun memang tu. Dia buat betul-betul untuk manusia, tak ada langsung kerana Allah. Yang tu kita bimbang. Kalau dia dari sudut ketaatan dia tu bab ibadat, seolah-olah dia ni taat, boleh sampai ke tahap syirik lah. Tapi kalau dia ni selari dengan hukum Allah, cuma dia malah nak buat, dia buat tu kerana ada orang lain suruh, dia masuk bawah bab riak contohnya. Bab riak, nak suruh tengok, nak suruh tu, dia jadilah syirik kecil. Tapi kalau dia buat sebagai motivasi kerana Allah, kita kata ke anak kita, buatlah, tak apalah. Dia kata memanglah saya tak nak buat, tapi dah mak suruh saya buatlah. Boleh lah. Jadi kalau kita dia buat, mak kata buatlah. Dia pun buat. Dalam mentaati mak, dalam mentaati perintah Allah, tapi dia buat tu kerana terpaksa lah kita kata. Tapi masih lagi ketaatan kepada ibu tu dalam rangka taat kepada Allah. Maka itu mudah-mudahan dia mendapat pahala jugalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia dalam kerangka taat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan buat kepada orang yang diperintahkan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah yang berlaku kepada pendeta dan rahib sebelum daripada ni ialah dia taat pada sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Allah suruh ke kanan, pendeta suruh ke kiri. Dia ikut pendeta ke kiri. Dia tinggalkan Allah. Yang tu sampai ke tahap mereka menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai sekutu bagi Allah. Dalam kes berhukum dengan selain hukum Islam, selain dengan hukum Allah, begitulah. Kalau tiba-tiba dia anggap apa yang Allah turunkan itu tidak valid lagi, ataupun apa yang Allah Ta'ala turunkan tak sepatutnya dia buat, dan hukum manusia lebih utama, lebih baik, lebih valid, lebih betul daripada hukum Allah, maka dia telah meletakkan nilai manusia itu tinggi setanding Allah ataupun lebih tinggi daripada Allah. Di situlah kita kata Allah menolak keimanan mereka. Baik. Ayat 61 sambung. Wa idza qila lahum, bahasa ayat yang sama. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Nescaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendatangi kamu. Jadi kamu akan tengok orang munafik ni, janganlah duduk ikut ni, janganlah mendekati Rasul. Ni kerja munafik ni. Dia menghalang manusia daripada berhukum kepada apa yang Rasul bawa. Dan maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yakni orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki
selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ni alasan dia. Kenapa dia buat begitu? Kenapa dia nak berhukum dengan hukum selain Allah? Kenapa kita nak kedamaian, dia kata. Kita nak harmoni. Kita tak nak nampak ekstrim. Kami nak ni perdamaian yang sempurna. So kalau dilihat dalam ayat ni, alasan geng munafik tak nak berhukum kepada hukum Allah bukan kerana keingkarannya kepada Allah, tidak. Tapi kerana mereka mencari sesuatu titik perdamaian dengan orang non-Muslim. Sehingga akhirnya dia tinggalkan hukum Allah, lalu dia pergi kepada hukum orang lain, semata-mata nak ambil hati mereka. Itu pun Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata mereka mendakwa sahaja mereka beriman. Ajaib ni. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, orang yang jenis macam ni dalam surah Al-Baqarah, pengarang kita buat mari satu ayat Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerosakan di muka bumi, mereka malah menjawab, kami bukan nak buat kerosakan, kami nak buat kebaikan. Kita ni nak buat baik, bukan nak buat jahat, dah dia kata. Jadi dia nampak, kebaikan yang dia nampak ialah mengharmonikan antara Islam dan selain Islam. Sedangkan Nabi tidak begitu. Pagi tadi saya share tentang tafsir Qul Huwallahu Ahad dengan Qul Ya Qul Huwallah, Qul Ya Qul Huwallah, Qul Ya Ayyuhal Kafirun dengan Qul Huwallah. Kita ni kadang-kadang kita baca, jangan niat sebab baca tu pendek. Apa baca Qul Ya Qul Huwallah je? Sebab pendek sekali. Ada sebab Nabi ni sentiasa ulang ayat tu. Qabliyah subuh Nabi baca Qul Ya Qul Huwallah. Tak? Dan memang banyak keadaan suka sunat selepas tawaf Nabi baca Qul Ya Qul Huwallah. Ada sebab Nabi baca tu. Bukan sekadar dia pendek, tapi dia pendek, inti dia sangat besar. Qul Ya Ayyuhal Kafirun ni untuk memisahkan kita dengan amalan-amalan orang kafir. Untuk pisahkan. Bukan kata kita buat, dia buat, kita buat, dia buat, kita buat. Itu harmoni yang salah. Allah Ta'ala kata, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, wahai orang kafir, aku tak akan sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana. Dua kali pula Allah Ta'ala ulang. Nak setuju penegasan bahawa kita sekali-kali tak akan bersama mereka dalam ritual ibadat mereka. Kita tak akan sembah apa yang mereka sembah. Kita tak akan buat apa yang mereka buat dari sudut ibadat. Yang kedua, Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Huwallahu Ahad ni, katakanlah Allah ni ahad. Ahad ni maksud tunggal. Tidak dua, tidak tiga, tidak 1000, tidak 1,000,000. Satu je dia. Dia ya satu-satunya yang benar dan tidak ada yang setanding dengannya. Tapi bila disebut Allahus Samad, Allah ni Tuhan yang As-Samad. Apa maksud As-Samad? Tempat bergantung segala sesuatu. As-Samad. Bila kita kata tempat bergantung segala sesuatu, kita nampak semua orang berhajat kepada dia. Tapi sebenarnya huraian tu tidak sampai tu je. Bila kata Allahus Samad, berarti orang berhajat kepada dia, dia tak berhajat kepada orang. Allahus Samad, As-Samad ni maksudnya, tak ada, semalam ada seorang dia share kupasan dalam bahasa Inggeris. Tapi saya seronok dengar dia translate. Dia kata apa? Allah is eternal, dia kata. Eternal. Eternal maksud apa? Cik apa kata? Kalau immortal tu memang tak mati. Hayyun la yamut, immortal. Kalau ni eternal, apa maksudnya? Sampai bila-bila dia As-Samad. Sehingga dia kata apa?
Dia kata Allahus Samad ni, dia kata Allah tu tetap Allah. Even you tak sembah dia, dia tetap Allah. You believe or not, the God is there. Dia kata, mu percaya ke mu tak percaya pada Allah, Allah tetap dia. Dia tetap ada. Dia bukan kamu percaya baru dia ada, kamu tak percaya dia tak ada. Tak. Kalau kamu tak percaya pun dia tetap Allah, kamu percaya dia tetap Allah. Sebab dia As-Samad. Eternal. Will be there and forever. Dia ada di situ sampai bila-bila. Sampai bila dengar Allahu Akbar. Kalau kita relate dengan hadis-hadis yang lain, maksudnya Allah tempat bergantung segala sesuatu, itu selama kita faham macam tu. Betul lah. Tapi andai manusia, sehingga dia kata, kalau mu tak beriman kepada dia, He will be there for you, dia kata. Dia jaga kita, hak hidup ni, orang binatang, hak tak sembah dia pun dia jaga. Binatang tak sembah, binatang semua dia lah. Musuh dia pun, dia bagi makan minum. Ish, kata besar dia punya. Bila dia sebut Allah is eternal, saya kata, kefahaman As-Samad tu menunjukkan bahawa Allah ni Maha Agung dan dia tidak berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada dia. Dalam hadis kursi apa panggil ya ibadi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min dhalika min mulki syai'a. Apa tu? Wa in kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata macam ni dalam hadis qudsi, manusia, kalaulah manusia yang terawal sampai yang terakhir, semua sekali daripada awal sampai akhir, manusia dan juga jin, semua sekali ni jahatnya seperti orang paling jahat di kalangan kamu. Letaklah Fir'aun. Semua orang jahat ni, Allah buat tak ada seorang pun sembah dia. Contohlah, andai kata kalau semua orang yang Allah Ta'ala cipta ni jahat seperti Fir'aun, Allah Ta'ala kata tak kurang kekuasaanku. Dan sebaliknya, kalaulah semua manusia daripada awal sampai akhir, jin juga begitu, semuanya berada pada hati orang-orang yang paling beriman kepadaku. Semua level Nabi Muhammad berlaku. Contoh. Semua level Jibril berlaku. Contoh. Allah Ta'ala kata, tak bertambah pun kekayaanku. Kerana Allah dah kaya dah. Dan dia tak berhajat kepada kita. Allahus Samad. Dia tetap dia. He will be there and forever. With us or without us. Allahus Samad. Mudah syak. Jadi bila kita baca bab-bab akidah gini, kita akan rasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak tahu apa kan hubung kait tadi. Orang-orang munafik, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dia kata kita ni nak buat baik, dia nak harmonikan antara agama mereka dengan kalau kita tak jaga mereka, kau tak jaga agama Allah sekalipun, kalau kamu nak jadi kafir terus pun tak kisah, Allah Ta'ala tak kisah. Kamu bukan kena jaga hati orang kafir, kamu kena jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah kalau mu tak jaga pun dia tak ada masalah. Cuma yang ruginya siapa? Kita lah. Kita yang rugi. Agama Allah ni tidak berhajat untuk kita ubah dia sesuai dengan kehendak kita demi menjaga kelestariannya. Islam akan tetap kekal. Kalau kita tak jaga sekalipun, Islam tetap akan Allah jaga dengan orang lain akan datang jaga. Kalau kita tak jaga, kita yang rugi. Pasal apa? Sifat Allah tu Allahus Samad.
Dan jangan sekali-kali kita pula duk harmonikan Islam agar Islam ni diterima oleh orang non-Muslim dan agar mereka rasa Islam ni bukan ekstrim. Sebab bila kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut kepada orang munafik, mereka pergi berhukum dengan selain dari Allah. Ni, dia ada kisah sebelum ni, mereka pergi kepada selain Allah, selain daripada Allah, pergi kepada orang Yahudi ni semata-mata nak ambil hati orang Yahudi. Kita baca. Okey. Ayat yang seterusnya, surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ma'idah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Kisah ayat tu turun, ni baru nak sampai kisah dia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang kamu dengan keimanan yang sempurna sehinggalah keinginan dirinya, iaitu hawa nafsu dia, menuruti apa yang aku bawa daripada Allah. Sehingga apa yang Nabi bawa, hukum, perintah, larangan, syariat, undang-undang, bila hawa nafsu kita dengar je hukum Allah, kita akan ikut je. Itulah kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman selagi mana hawa nafsu dia tidak ikut apa yang Nabi bawa. Okey? Termasuklah dalam bab berhukum. Asy-Sya'bi menuturkan, kembali pada buku kita, pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dengan seorang Yahudi. Orang Islam tipu munafik bergaduh dengan Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad, kerana dia mengerti bahawa Nabi Muhammad tidak mengambil rasuah. Jadi orang Islam tapi munafik bergaduh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi aja nak pergi berhukum kepada Nabi Muhammad. Si munafik ni tak nak. Kenapa orang Yahudi yang nak? Sebab dia tahu Nabi Muhammad tak menerima rasuah. Sedangkan munafik tadi, mari kita berhukum kepada orang Yahudi. Padahal ni baru dari sudut satu kes je. Bukan perlembagaan negara dia duster tak. Satu kes saja. Seorang munafik bergaduh dengan seorang Yahudi. Yahudi ni ajak, mari kita selesai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik tu kata, tak apalah, kita pergi tanya Yahudi. Satu kes je. Kerana dia tahu mereka mahu menerima rasuah. Dia nak suruh dapat ke dia nak bagi rasuah orang Yahudi. Ni diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun di Juhainah. Dukun. Kalau nak tahu orang curi, pergi tanya Tok Bomo. Apa hukum dia? Sudah. Tupan ni. Kan saya pernah cerita tentang budak kena striker mati tu. Sebab komputer hilang. Budak UPNM tu kan, mati kan, apa kena striker. Macam manalah yang azab yang dia tanggung. Kena hukum bunuh kan, dia kan. Tapi nak cerita asal usul macam mana kejadiannya, sebab
Salah seorang budak tu dia pergi tanya ayah dia. Ayah dia pun semaya hajat tulis nama kawan tu. Nah, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Tak ada. Tanya, mau bawa saksi hukum Allah Ta'ala syariat ni dalam bab satu kes. Kalau bab-bab lain, hukum bunuh, hukum apa, sudah. Bila kita fikir lagu tu, faham ke mana kita ni dalam negara yang tidak mengamalkan hukum syariat Islam. Bukan setakat tu, ada pula orang yang pergi cabar keabsahan mahkamah syariah di mahkamah persekutuan. Adalah boleh tu sikit je. Dalam perlembagaan kita tu, banyaknya perlembagaan daripada penjajah. Lepas tu adalah orang yang fight, akhir sekali boleh wujudkan mahkamah syariah. Zaman dulu jangan. Tok hakim ni, walaupun dia kulit hitam, kena jadi orang putih juga. Pakar ni, rambut putih ni, nak suruh nampak dia ni bawa. Betul. Nak suruh nampak dia ni berhukum dengan hukumnya orang putih, kena pakai rambut putih waktu nak jatuh hukum. Betul ke tak betul? Kalau orang tanya kenapa kena pakai rambut putih, tak sebab ni baru boleh tak pakai pun. Saya pergi ke parlimen. Tuan-tuan tengok yang di pertua Dewan Rakyat, dia panggil speaker. Tengok barisan speaker pakai sokok. Ada rambut putih. Saya pun terkejut, ingat aku mahkamah. Dok, dekat parlimen dulu pun speaker dia pun rambut putih juga. Pasal apa? Sebab dia bawa undang-undang mereka. Walaupun kita daun putih dah tak ada, rambut dia je kita pakai tinggal, untuk kata kita ni jaga hukum dia. Allahu Akbar. Pas lagu mana? Sebab tu kita ni masih lagi hidup dalam keadaan, orang panggil darurat lah kita ni bahasanya. Dalam hati kita jangan sampai kita ada kata inilah yang aku nak dan redha. Tak, kita kena letak kata cita-cita kita masih lagi kita nak berhukum dengan hukum Islam. Cuma dah kita hidup dalam orang panggil tidak berdaya, terpaksa nerima apa yang ada. Tapi kalau disuruh hukum, memang sebenar-benarnya kita kena kembali kepada hukum syariat Islam. Siapa yang dalam satu sampai hati dia redha benda tu, dia redha, bukan setakat terpaksa dah, dia redha dah. Bahkan dia kata inilah yang baik, undang-undang Islam ni dah tak valid dan tidak terpakai, lapuk di zaman. Maka dia telah meletakkan akidah dia dalam situasi yang sangat-sangat bahaya. Kerana dia telah redha ada hukum yang lain yang lebih baik daripada hukum Allah. Kita nak ubah tak boleh, muka kita tak mampu. Kita doalah, ya Allah, mudah-mudahan akan tiba satu hari nanti ada orang yang mampu untuk mengubahnya. Alhamdulillah, adalah mahkamah syariah kita. Tu pun dalam bab hukum nikah kahwin, begitu je lah. Orang panggil faraid. Cuma orang kata baik ada lah daripada tak ada. Sekurang-kurangnya pun ada juga pihak yang cabar. Allahul Musta'an. Hak cabar tu apa status iman dia? Kalau kita malah hukum, kita pun dah menghukum, tapi kalau bab hukum orang tu keluar Islam ke masuk Islam, itu qadi kena ambil keputusan. Tapi dari sudut sesiapa, kita kaedah umum, kaedah. Bukan fulanah binti fulan kita nak sebut tak. Tapi sesiapa yang dia malah mencabar, berusaha untuk menghilangkan syariat Islam dan mengagungkan undang-undang selain daripada Islam, apa hukum iman seseorang itu? Padahal Nabi, kisah ayat Quran ni turun hanya satu situasi antara seorang munafik dengan Yahudi
Yang mana munafik ni tak nak pergi berhukum dengan Nabi Muhammad, dan dia berhukum kepada Yahudi hanya kerana Yahudi ni boleh ikut dia punya, orang panggil, boleh sogok lah, boleh rasuah. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu melihat kepada orang yang mendakwa diri mereka beriman, tapi dia tak nak ikut hukum kamu. Baik. Dikatakan pula ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf. Kepada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian kedua-duanya mengadukan kepada perkara mereka kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kes yang telah terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah demikian? Dia menjawab, ya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung dengan pedang. Maknanya kerana tu dia hukum sebagai terkeluar daripada Islam. Dahsyat ni kita ni. Tapi itulah muka kita ni zaman dulu, negara kita ni dah pun terlaksana syariat Islam. Malah kira lah. Batu bersurat di Terengganu membuktikan perkara tersebut. Dan kita juga ada undang-undang kerajaan negeri Melaka memang dulu. Tapi oleh kerana kita ni dah jatuh tahun 1511, Portugis serang, lepas tu pecah belah habis. Yang belah-belah Kedah dengan Siang pula kena lagi. Akhir sekali tak tahu mana. Yang tinggal adalah kerajaan-kerajaan kecil yang mana mereka ni tak kuat. Pernah mereka berkubu di Aceh, mari cuba serang balik kota Melaka untuk rampas balik, tapi tak berjaya. Pernah juga di belah-belah Kedah dengan belah-belah Satun, belah-belah Patani sanalah. Raja berlawan, kalah, lepas tu menang, lepas kalah, lepas menang. Begitu juga dengan kerajaan Arakan, Empire Arakan, perang dengan Raja Myanmar, akhirnya kalah. Empire Islam di Filipina, akhir juga kalah. Sehingga akhirnya kita ni sebenarnya hidup dalam situasi yang kita nak bangkit semula, tapi tak tahu macam mana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan seorang pemimpin yang boleh membantu umat ini kembali kepada syariat yang sebenar. Tapi bila orang tanya bila benda tu, mata Nasrullah, bila Allah Ta'ala nak tolong, jawapan dia sehingga kita kembali kepada agama Allah. Dia tak bermula daripada atas, tuan-tuan. Dalam satu bab akidah, orang tanya, bila kita nak kembali kepada kemenangan Islam? Jawapan dia, bila kita kembali dulu. Dia tak bermula daripada atas, dia bermula daripada bawah. Maknanya kalau kita hari ni baiki diri kita, baiki masyarakat kita, baiki pula jiran tetangga kita, keluarga lah terutamanya. Buat pula kerja dakwah. Benda baiki ni bukan sekadar tu buat kerja dakwah, ajak orang tu, pesan ke orang ni. Budak-budak nak pergi sambut Merry Christmas pun kita tak bagi. Kita ajarkan tentang akidah, kita ajarkan tentang berdoa kepada Allah, kita ajarkan tentang macam mana dia hak-hak Allah kepada dia. Dia akan makin lama makin ramai. Akhirnya barulah Allah Ta'ala Allah Ta'ala ni dah test, nak uji kita. Dia nak uji kita setara mana. Jadi kalau orang tanya, bilalah Islam nak kembali menang? Jawapan dia, setelah kita dulu kembali kepada Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in tansurullaha yansurukum. Kalau kamu bantu Allah, barulah Allah bantu kamu. Jadi kalau kita ni apa dah cerita, saya sebut apa dah baru ni pasal kita ni
Duk cerita orang duk jajah kena Palestin lah, macam-macam. Boykot Israel, boykot McDonald, habis gini. Tak segi jauh depan mata. Kita orang Islam hak jaga cashier kena jual arak tanpa dia reda. Hak tu pun payah dah kita nak menangkan, nak jaga hak seorang Muslim. Kadang-kadang kita pergi tengok Allah sedihnya. Dia orang Islam. Kalau tanya dia reda dah. Dia pun tak reda dia jual arak. Tapi apakah daya? Tak ada kerja. Dia kena jaga cashier, kena jual arak. Ada orang setengah tu dia berani dia perjuangkan arak, perjuangkan hak orang Islam. Akhirnya seluruh rangkaian tak ada jual arak. Alhamdulillah. Macam Family Mart kita kata. Dulu mula-mula ada. Lepas tu lah ni, bila ada orang tegur dan sebagainya, dia keluarkan seluruh rangkaian Family Mart, tak ada jual arak. Lalu di Kelantan, seluruh rangkaian 7-Eleven, tak ada jual arak. So, perlu kepada kekuasaan dan kekuatan. Hal ni pun kita tak mampu dah. Cerita bak nu Palestin apa lagi? Jadi kita kata islah tu bukan bermula di tempat orang. Islah tu bermula di tempat kita sendiri. Kalau kita nak Allah bantu kita, kita bantu dulu agama Allah. Berhukumlah dengan hukum Allah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kandungan bab ini tafsir dari surah An-Nisa, ayat surah An-Nisa dia kata apa? Kita baca nota kaki. Ayat ini menunjukkan kewajipan berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan menerima hukum keduanya dengan redha dan tunduk. Barang siapa yang berhakim kepada selainnya, berarti berhakim kepada taghut. Adapun apapun sebutannya, dan menunjukkan kewajipan mengingkari taghut serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya syaitan. Menunjukkan pula bahawa barang siapa diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya, haruslah menerima. Apabila dia menolak, maka dia adalah seorang munafik. Dan apapun dalih yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna, bukanlah merupakan alasan baginya untuk menerima hukum atau menerima selain hukum Allah dan Rasul. Jadi ayat ni menunjukkan wajib. Apapun alasan kita untuk meninggalkan hukum Allah, alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Adapun tafsir surah Al-Baqarah mana? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat ini menunjukkan bahawa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah, maka dia telah berbuat kerosakan yang sangat berat di muka bumi. Dan dalih mengadakan perbaikan bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukum Allah. Menunjukkan bahawa orang yang sakit hatinya akan memutarbalikkan nilai-nilai di mana yang hak dijadikan batil dan yang batil dijadikan hak. Tafsir surah Al-A'raf, mana surah Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperelokkannya. Ayat ini, nota kaki 109. Ayat ini menunjukkan bahawa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia telah berbuat kerosakan yang sangat berat di muka bumi. Dan menunjukkan bahawa perbaikan di muka bumi adalah dengan menerapkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi kita ni tak nampak orang buat teror, orang buat panggil keganasan tu merosakkan bumi. Orang buat pencemaran alam sekitar merosakkan bumi. Dia lupa sebenarnya yang melakukan kerosakan di muka bumi sebenarnya
ialah orang yang mensyirikkan Allah. Dengan sebab kesyirikan, bumi hilang keberkatan. Dengan sebab kesyirikan, turun kepada mereka kemurkaan Tuhan. Dengan sebab kesyirikan, datangnya bala bencana dan malapetaka. Syirik tu sebenarnya sebab kerosakan yang paling utama. Allah Ta'ala kata, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerosakan di muka bumi setelah daripada Allah memperelokkannya. Jadi asal dunia ni elok je, Allah Ta'ala buat. Tiba-tiba manusia pergi semua selain Allah, maka murkalah Allah dan Allah menurunkan azab ke atas mereka. Baik, nombor 6 terus. Pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar ialah orang yang mengatakan iman dan berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta menerima hukumnya dengan tunduk dan redha. Adapun iman yang palsu ialah mengaku beriman tapi tidak mau berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Baik, bahkan berhakim kepada taghut. Ini dalam soal berhakim kepada taghut orang bukan Islam. Kalau tiba-tiba dia berhakim kepada tok syekh dan tok guru, Quran kata tak boleh, hadis kata tak boleh, tok guru kata boleh, dia berhukum dengan hukum hak tok guru dia kata. Macam mana? Dia kurang juga. Baru ni ada satu isu, tak tahulah orang sini ikut ke tak ikut, tentang kefahaman wahdatul wujud. Tahu tak wahdatul wujud ni apa? Wahdah ni penyatuan. Wahdah tu nama dia wahdah, satu, penyatuan. Wujud, wujud lah, penyatuan wujud. Apa maksud penyatuan wujud? Maknanya wujud kita ni dengan wujud Allah ni satu. Akhir sekali dia kata kita ni Allah, Allah tu kita. Allah ada dalam diri kita, Allah ada dalam semua makhluk dia. Sebab wujud tu satu je. Wujud makhluk ni adalah wujudnya Allah. Pernah dengar tak? Dia panggil wahdatul wujud. Kefahaman ni sesat. Telah difatwakan sebagai sesat. Bukan fatwa negeri kita je. Semua ulama-ulama Islam mengatakan fahaman ini sesat. Saya pernah dengar satu petikan ceramah seorang Sami Hindu dalam bahasa Arab. Sehingga dia kata semua ni adalah Tuhan. Jadi dia boleh kata sebagai Tuhan tu sebagai ganti nama aku. Sebab Tuhan pun sama, wujudnya aku pun sama, kamu pun sama. Semua ni adalah satu kewujudan, itu Tuhan. Lalu dia kata apa? Mi tu aku, sampaikan wahyu kepada aku untuk sampaikan kepada aku. Pening, sesak barat. Tapi yang paling parah ialah bila ada orang yang mengaku Islam, yang duduk di jabatan agama, dia pun keluarkan perkara ini boleh diamalkan. Oh, dahsyat. Jadi kita ni nak berhukum kepada siapa? Nak berhukum kepada hukum Allah dan Rasul, ataupun nak berhukum kepada hukum-hukum orang yang mengaku beriman? So kalau kes tadi, dia nak pergi berhukum dengan Yahudi, orang kafir. Yang kita sebut tadi pun tentang perlembagaan orang kafir. Sekarang ini dalam hukum-hukum syariat, daripada pergi berhukum dengan Allah dan Rasul, tiba-tiba dia pergi berhukum dengan perkataan tok guru dia. Macam mana? Bahaya. Sebab tu kita bab akidah ni hati-hati. Ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang menyalahi ketaatan kepada Allah boleh menjerumuskan seseorang kepada syirik. Bila dia taat dalam bentuk pengabdian dan ketundukan.
Baik, jadi iman yang palsu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakim kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Bahkan berhakim kepada tahu. Yang ketujuh, kisah Umar dengan orang munafik, bahawa Umar memenggal kepala orang munafik tersebut kerana tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, seorang yang tidak beriman dengan sempurna dan benar. Seorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi itu yang bab 39 kita baca. Bab 40 kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi semoga Allah Taala jaga iman kita lah. Jagalah iman kita. Bukanlah kita kata ni kita sempurna, tapi bila kita tahu apa yang Allah Taala nak, kita usahakan diri kita menepati apa yang Allah Taala nak, dan kita elakkan diri kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang dimurkai dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya dalam hak-hak Allah sebagai Tuhan. Hak makhluk boleh kira, hak Allah sebagai Tuhan, kalau tak dengar hak dia kata saja boleh kira. Boleh kira tu bukan kita suruh buat dak, tapi sekurang-kurangnya maksiat itu salah dia sekadar melanggar perintah atau meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Itu maksiat. Tapi yang kita takut ialah syirik. Hak-hak ketuhanan, dosa yang melibatkan mengangkat sesuatu makhluk setanding Allah. Dalam bab hukum, dalam bab perkara-perkara nilai ketaatan, pengabdian dan sebagainya, tiba-tiba dikongsikan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka di saat itu kena ingat, Allahus Samad. Mu tak dengar dia tetap Tuhan. Akhirat nanti kamu akan dipanggil dengan sembahan selain Allah. Sekarang ni siapa sebenarnya Tuhan? Kalau dia nak campak seluruh makhluk dia dalam neraka, kalau Allah tetap Tuhan, He is one, He is eternal. Dia tak berhajat kepada kita, kita yang perlu kepada dia. Jadi sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia dah anggap hukum tu memang lebih utama daripada hukum Allah, maka boleh sampai ke tahap syirik besar. Dan dia tak nak meninggalkan, dia nak meninggalkan hukum-hukum Allah. Seolah-olah bersabna dah benda ni, lebih saingannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh sampai ke tahap besar. Tapi kalau dia ni masih menganggap hukum Allah tu valid, cuma hak ni pilihan yang dia letak setanding dengan hukum Allah, yang tu bahaya jugalah. Kita ni kalau benda ni tak dihukum dari sudut qadi, mahkamah dunia tak hukum dia mati dalam keadaan Islam, dia menzahirkan dia Islam, macam orang munafik jugalah. Kalau dia mati, diuruskan jenazah secara Islam, disalatkan, dikebumikan di perkuburan Islam. Sebab kita berhukum dengan zahir. Tapi dia bila dibangkitkan di hadapan Allah, di saat itu Allah akan mengadili dia dengan apa yang ada dalam hati dia. Dengan manusia orang lain beriman, dia boleh selamat. Hari ni dia orang tak hukum dia sebagai orang non-Muslim. Orang hukum dia sebagai orang Islam. Mati, orang salatkan jenazah dia, orang doakan dia lagi. Tapi kalau dia ni tiba-tiba di sisi Allah memang syirik, sampai hari akhirat semua amalan orang doa sekalipun kepada dia, hak dia buat sendiri pun
akan jadi haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Saudara, syirik ni kita kalau kita tak tahu hukum status dia dan tak ada orang hukum, kita bermuamalah dengan muamalah orang Muslim macam biasa. Sebab kita bukan qadhi, kita bukan mahkamah. Kalau dia tidak dihukum oleh mahkamah, biarlah. Tapi di mahkamah Allah yang kita paling takut. Okay? Wallahu ta'ala alam. Ya. Okay. Ah. Ah. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita anggap dia termasuk hikmah lah. Cuma kena dia faham bahawa do it for me itu bukan maksud kerana penyembahan. Buat tu kerana saya minta. Kerana awak hormat kepada saya, maka buatlah untuk saya. Tapi bukanlah kita buat tu seolah-olah dia buat tu sebagai nilai taat kepada kita dari sudut agama. Tak. Kita nak dia buat tu kerana Allah, cuma sekarang ni awak buatlah sebab malu kat saya. Itu tak apa, tak ada masalah. Bila kita buat kerana malu kepada seseorang, segan kepada seseorang, tapi masih dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu tak apa. Dia termasuk jugalah. Tapi sekarang ni kita cerita bab orang tu nak pujuk orang, kaunselor tu nak pujuk seseorang agar berubah. Untuk sementara waktu ni dia keras sikit hati dia. Kalau cerita bab-bab agama ni tak berapa masuk mana. Jadi kita kata ginilah, kalau nak mari rumah saya ni awak pakai tudung. Masa nak mari rumah saya pakai tudung. Lepas pada tu ikut awak lah contohnya. Tak adalah dia kata mari rumah dia tu kerana takut orang ni seperti mana takut kepada Allah. Tidak. Cuma dia malu, dia segan dan sebagainya. Tapi diberi kefahaman bahawa awak ni, saya nak kalau boleh lama-lama awak buatlah kerana Allah. Cuma untuk sementara ni kalau awak rasa belum lagi sampai tahap tu, buatlah ke awak malu kepada saya. Itu panggil mimbabil hikmah. Tapi kena jelaskan daripada awal lah bahawa kita nak buat tu supaya dia berjinak-jinak. Macam kita lah, kadang-kadang kita paksa diri kita kerana malu, kerana terpaksa. Budak-budak kita nak suruh dia puasa kerana mak ayah suruh, kerana rotan, kerana macam-macam. Tapi ni bab hikmah. Lama kelamaan bila dia terbiasa, dia pun buatlah kerana Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.